Hello, welcome to Miss Karen Accounts Teacher channel. Okay, so if you like video cikgu, jangan lupa subscribe, like and share kepada kawan-kawan yang akan menghadapi peperiksaan into 0 to 1 February. Okay, atau pelajar in Form 4 dan Form 5. Okay, so bab yang kita akan masuk hari ini akan merupakan bab tingkatan 5, bab 4. Okay, pembubaran perkongsian. So, mari kita go through the soalan contoh yang juga akan masukkan hari ini. Okay, so sebelum kita go through the soalan, di sini juga akan ajar pelajar teknik-teknik untuk menjawabkan bab pembubaran ini dengan lebih senang. Okay, so first untuk pembubaran, kita kena sediakan 3 account. First is account realisasi, second account modal, and third account bank. So di sini bagi cikgu Karen ini, account realisasi merupakan satu account yang paling penting. Sebab realisasi ini akan bahagikan kepada 2 bahagian, satu bahagian debit, satu bahagian kredit. Seperti biasa, butir-butir yang go to debit akan merupakan belanja kepada perkongsian. So belanja perkongsian ini akan bahagikan kepada 2 butir sahaja, yang akan go to bahagian debit yang juga akan minta pelajar labelkan sebagai A1 dengan A2. So butir yang ambil from A1, pelajar kena go to your PKK. Dari mana PKK ini come from? Iaitu from the soalan. Carikan semua aset. Okay, salinkan all your asset. Tetapi kecuali kita ada 2 aset yang tak boleh go to your A1. Iaitu aset yang tak boleh dijual kecuali bank dengan tunai. Okay, bank dengan tunai inilah yang biasa kita akan diberi dalam semua soalan. Tapi di sini kecuali bank dengan tunai, satu lagi maklumat yang baru is called your simpanan tetap. Sebenarnya simpanan tetap ini juga merupakan wang yang kita simpan dalam bank. So dia juga tidak boleh dijual. And A2 merupakan your belanja. Apakah belanja yang kita kena bayar akan go to bank? Bank is your main answer. Tapi kalau dia berita anda, A2 ini dibayar oleh perkongsi dan your butir bukan bank. Your butir akan merupakan modal perkongsi. So apakah yang kita ambil from A2 ke atas? Semua from your maklumat tambahan. So dalam maklumat tambahan yang kita labelkan A2, keyword ialah carikan your belanja realisasi. Okay, belanja realisasi nama lain is your cost pembubaran. Okay, ini 2 sebenarnya sama. Okay, and satu lagi akan go to A2 yang merupakan liability tambahan. Liability tambahan ini merupakan order belanja-belanja yang masih belum bayar. Tetapi bagaimana kita nak groupkan dia under liability tambahan? Make sure liability ini merupakan liability yang tidak diberi dalam PKK. Yang diberi dalam PKK itu adalah liability biasa, tak boleh go to A2. Okay, 1 and 2 di debit. Kemudian 3, 4, 5 merupakan butir yang kredit. Butir yang go to credit akan merupakan semua hasil yang kita sudah terima. So go to credit cukup bahagikan kepada 3A, iaitu A3, R4 dengan A5. A3 biasanya akan go to bank account. Okay, mesti go to bank account sebab A3 ini merupakan wang-wang yang kita sudah terima dari mana? Dari aset yang telah dijual. So, akan nampak keyword aset yang telah dijual atau di-release. Di-release dengan dijual sebenarnya sama. Selain pada aset ini boleh dijual, kita masih ada satu aset yang tak boleh dijual, iaitu berapakah jumlah wang yang kita mampu terima daripada ABT. So, penerimaan dari ABT ini tidak termasuk nilai diskaun yang diberi. Ataupun sekiranya hutang lapor berlaku. So A3 ialah hasil, ialah jumlah wang yang kita terima dan masuk dalam bank. A4, aset ini tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Sebab ia diambil alih oleh perkongsi sendiri.
So butil kena labelkan modal. If berkongsi A, tuliskan modal A. Berkongsi B, tuliskan modal B. Keyword ialah cari apa? Carikan aset yang sudah diambil alih. Make sure hanya aset. Kalau liability diambil alih bukan go to R4. So semua yang go to realisasi majority adalah khas for aset. Kemudian A5, another hasil ialah kita akan bayar kepada ABB. So bila kita bayar apa yang kita dapat, kita akan minta discount. So kalau ada discount diterima daripada ABB, okay, ini consider A5. Okay, inilah 5A yang akan go to realisasi. Okay, lepas tu kita akan go through your soalan bagaimana kita nak bezakan A2 hingga A5 dalam maklumat tambahan one by one. After sudah beza, baru kita go to your answer. Okay, ikut account by account, iaitu step by step. Okay, mari kita go to your soalan contoh yang cikgu sudah bagi. Siti, Bella dan Mala. So kita ada 3 pekongsi. Merupakan pekongsi bagi pekongsian SPM. So pekongsian SPM, nama syarikat. Mereka membahagikan untung atau rugi mengikut nisbah 211. So bila nisbah sudah diberi, inilah nisbah untuk pekongsi, okay, untuk pekongsi, menanggungkan keuntungan atau kerugian. So answer ialah 211. So juga akan masukkan di sini supaya lebih senang kita akan dapatkan your nisbah sebentar lagi 211. So bila sudah keluarkan 211, berapakah yang kita nak bahagi? You kena jumlahkan. 2 plus 1 plus 1 jumlah 4. So jumlah nisbah yang kita bahagi adalah 4. Pada 1 Julai 2019, mereka bersetuju untuk membubarkan. So tarikh pembubaran berlaku adalah Julai 1st, 2019. Berikut adalah maklumat bagi pekongsian SPM pada 30 Jun 2019. So nampak tak? Di sini you akan nampak asset, liability dengan equity. So bila nampak asset, liability dengan equity, okay, ini akan merupakan your PKK. PKK ini akan merupakan langkah pertama bila kita nak sediakan account realisasi, account modal atau account bank. Langkah pertama punya butil all from your PKK. So di sini apa yang kita nak cari sekarang is R1. R1 masukkan semua aset kecuali bank tunai dengan simpanan tetap. So di sini kita akan labelkan premis R1, kenderaan R1, alatan pejabat R1, simpanan tetap bukan, ABT R1, inventory juga A1, bank bukan, okay? Bank ataupun tunai, okay? Bukan A1, so di sini cukup satu remark. Kalau ada tunai pun bukan. Okay, bila A1 sudah keluarkan, yang lain, maklumat tambahan yang lain-lain akan go through A2 hingga A5. So A1 hanya from soalan. After soalan sudah complete, terus go to your maklumat tambahan. Perkara berikut telah dipersetujui ketika pembubaran. Okay, premis, inventory dan alatan pejabat telah dirilis dengan harga 68,100. You nampak, premis, inventory, alatan pejabat is asset. So nampak perkataan telah dirilis is your keyword. Maksud dirilis sama dengan dijual. So sudah dijual, when sudah jual kita akan terima wang. Terima wang merupakan hasil. So this R3. So R3 punya butil akan labelkan bank. And nilai ialah 68,100 ringgit. Kedua, hanya 90% daripada ABT yang berjaya dikutip. Okay, keyword nampak ABT. If you nampak ABT atau you nampak dia beritahu anda, okay, pelanggan tidak mampu membayar hutang, itu merupakan hutang lapor. Okay, sama soalan akan bagi hutang lapor atau jumlah diskaun yang diberi. Nampak dua keyword ini sudah confirm ABT. So ABT punya nilai another R3.
Tapi nilai yang go to A3 ini pun labelkan bank. Berapakah nilai ialah jumlah yang kita mampu terima? So ABC hutang saya 8,440. Okey, 8,440. So kita hanya mampu terima 90%. So darab dengan 90%. So bila darab dengan 90%, jawapan yang go to A3 adalah merupakan 75,759. Okey, ketiga, Siti telah mengambil alih kenderaan dengan harga 24,700. Nampak mengambil alih, tapi make sure kenderaan adalah aset. So bila aset ini consider R4. Dan dalam R4 kita nak tahu siapa yang mengambil alih. So butil ialah modal Siti. So jumlah ialah 24,700. Keempat, kos pembubaran ialah 500. Nampak kos pembubaran, kos sama dengan belanja. Pembubaran is your realisasi. So this is your R2. And R2 ini dia tak beritahu pekongsi yang bayar. When tak beritahu pekongsi bayar, butil mesti labelkan bank. So nilai ialah 500. Kelima, Bella bersetuju untuk membayar 50% daripada pinjaman. Now your keyword ialah 50% from the pinjaman, Bella yang bayar. Tapi pinjaman ini dia merupakan liability. So bila pinjaman merupakan liability, Bella yang bayar dia sama dengan diambil alih. Liability yang diambil alih bukan A4 hanya aset. So liability diambil alih ini yang berkaitan dengan pegangsi mesti go to account modal Bella. Okay, go to account modal Bella, dia kata 50%. So gunakan 50% darab dengan jumlah pinjaman 54,000. So nilai ialah 27,000. Go to account modal Bella. And 27,000 ini bila Bella yang bayar, kita sudah go to account modal. Ingat pinjaman tidak akan tolak 27,000 sebab Bella hanya bayar 50%, bukan semua. Okay? Next, ABB dibayar, diselesaikan sepenuhnya. Account belum bayar, diselesaikan sepenuhnya. Account belum bayar ini dengan pinjaman sebenarnya merupakan liability. Yang merupakan liability akan go to realisasi. And dia kata sepenuh. Sepenuh maksudnya soalan ini tak ada discount. When tak ada discount, kita tak ada afat. So kalau dia kata ABB diselesaikan dengan nilai 18,000. So bila you bandingkan 18,200 dengan 18,000 yang saya bayar, perbezaan 200. So 200 itu baru merupakan A5 yang merupakan diskaun. Baki akaun semasa dipindahkan ke akaun modal masing-masing. Ini hanya satu notis di mana all your account semasa must go to account modal. Even though notis ini tidak diberitahu, all account semasa still perlu pindahkan ke account modal. Akaun simpanan ditutup. So bila akaun simpanan ditutup, ia mesti go to your account bank. Dan faedah atas simpanan tetap 500 diterima. Your keyword ialah terima. Now you remember, saya terima faedah. Saya terima faedah, maksudnya faedah atas simpanan ini merupakan salah satu daripada hasil. Hasil ini merupakan hasil yang tidak biasa keluar dalam peperiksaan kan. Tapi kalau dia hasil, dia consider R3 juga. And R3 wang yang kita dapat akan go to bank. So nilai adalah 500. So kebanyakan masa you akan nampak 2 R3 in majority soalan. So faedah simpanan tetap ini merupakan khas. Okay, khas untuk soalan ini saja. Next, pegawai yang mengalami kekurangan modal bersetuju untuk menambung sebarang kekurangan dengan membawa masuk wang simpanan pribadi ke dalam perniagaan. Ini hanya notis. Kalau anda tidak mempunyai modal yang mencukupi, maksudnya kita kena
membawa masuk wang sendiri. And last one, semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Ini maksudnya even though you ada tunai also mesti go to your bank account. Okay, inilah caranya bagaimana kita nak bezakan yang maklumat tambahan one by one. After sudah beza, baru kita mula dengan jawapan. Okay, so nampak tak how to beza 1, 2, 3, 4, 5 ialah based on 5 langkah yang cikgu sudah explain just now. Okay, now kita akan mula dengan jawapan. Okay, first jawapan. Kita akan sediakan account realisasi. Okay, untuk sediakan account realisasi, sentiasa ingat yang go to debit ialah A1 dengan A2. Yang go to credit akan merupakan A3, A4 dengan A5. Okay, first tarikh tadi kita sudah kata, all tarikh ialah based on bila? Based on Julai 1. Bukan Juna, mereka bubarkan pada Julai 1. So all tarikh just guna Julai 1. A1 salin semula semua yang kita labelkan A1. And all this nilai hanya guna satu kali. Yang mana satu kita sudah guna, you boleh highlight. Okay, so inilah 5 nilai yang juga akan pindah into A1 salin semula. Tak boleh tukar. Dan sekiranya your asset bukan semasa mempunyai susun nilai. Susun nilai terkumpulkan. Make sure you kena masukkan nilai buku selepas tolakkan your susun nilai terkumpul. Dan for ABT pun sama. Kalau ada PSR, masukkan nilai selepas tolak PSR. Okay? So, kelima nilai ini kita akan salin your nilai bersih. Okay, then your A1 sudah complete. When A1 sudah complete, kita akan go to your A2. Okay, A2 when go to A3, A4. A2 di sini. Okay, A2 di sini. So, A2 for soalan ini kita tak ada apa. Kita tidak mempunyai liability tambah. So, satu saja sudah kata label apa? Label bank. So, labelkan bank just masukkan 500. Okay, and then no more A2. A2 sudah complete, debit sudah siap. Now go to credit. Okay, credit pun sama. Julai 1, carikan A3. First one ialah A3 already. Nampak tak? The first one. So, apa yang dijual tak penting. Yang paling penting, jual dan terima wang, letakkan bank 68,100. Kemudian, another A3 ialah maklumat tambahan number 2. Okay? Bank ini merupakan wang yang kita sudah terima from ABT 7596. And kemudian, sini ada satu lagi A3 yang merupakan simpanan tetap. So, jumlah kita ada 3. Dapatkan faedah from simpanan tetap. A3 sudah complete, we go to A4. A4 hanya Siti sahaja yang mengambil alih. Kalau 2 orang, masukkan 2 pengungsi. So, kita akan tolak from modal Siti sebab Siti tak bayar on the spot. Okay, 24,700. Ada lagi? Okay, A4 tak ada, A5 for soalan ini tak ada. Dan sudah tak ada, now lebih kurang compare. Jumlah debit lebih ke kredit lebih. Okay, kita akan dapati jumlah debit lebih. So, di bahagian yang kurang. Okay, kekurangan ini merupakan rugi atas realisasi perlu ditanggung oleh modal Siti. Kedua ialah modal Bella. Ketiga ialah modal Mala. Bagaimana mereka kongsi untung rugi based on nisbah yang tadi juga sudah keluarkan, iaitu 2/4 for Siti. Okay, Bella ialah 1/4. Sorry. 1/4. And Mala juga 1/4. Kemudian berapakah nilai yang kita mau darab? So sekarang keluarkan kalkulator, gunakan jumlah debit. Okay, jumlah debit kena tolak dengan jumlah kredit. Okay, so maksudnya kita gunakan 142,580, tolakkan semua nilai ini yang berjumlah 100,896.
So perbezaan dia adalah kerugian 41,684. Okey, nilai ini yang kita akan darab. Okey, all berkongsi sama. So darab 41684. Okey, sini pun sama. Okey, lepas tu barulah kita bahagi dengan 4. So, bila bahagi dengan 4, yang dapat satu bahagian kita masuk jawapan dulu. Iaitu 10421 untuk Bella and 10421 untuk Mala. Kemudian barulah darab dengan 2. So, Siti akan dapat 20842. Okey, inilah kerugian yang setiap pekongsi kena tanggung. So, nampak tak? Majority maklumat tambahan dengan butil akan go to your account realisasi. When your realisasi sudah complete, second account kita akan sediakan account modal. So, untuk sediakan account modal, cikgu sudah kata langkah pertama. Langkah pertama sentiasa go to your PKK. When you do account modal, masukkan semua yang berkaitan dengan pekongsi. So, keyword ialah carikan semua yang ada nama pekongsi. So first, this one is your BB. Modal punya baki BB mesti dikredit sebab dia merupakan equity pemilik. Okay, this is your first langkah. BB for Siti 40,000. Bella 20,000. Mala 20,000. Dan bukan itu saja, akaun semasa punya nilai pun mesti dimasukkan ke dalam akaun modal. Okay, Siti credit. Okay, when dia kata credit, we go to credit 1163. And some soalan, credit ini langsung tak mention. When tak mention, 100% mesti di credit. Yang bagi debit, baru we go to debit. So, ini hanya khas formula. Ataupun, dia boleh letak negatif. Okay, this is all your nilai from account semasa. Okay, lepas account semasa sudah siap, second langkah, you can look to your maklumat tambahan. Okay, kita masih ada satu butil yang has to go to modal Bella, ialah Bella gunakan wang sendiri untuk bayar pinjaman. So, bila bayar pinjaman ini consider modal tambahan. So, pinjaman liability go to credit. So, modal Bella akan bertambah 27,000 sebab dia guna wang sendiri. Okay, lepas tu nombor, now go back to first account. Ada nampak modal tak? Tak ada. Ada nampak modal tak? Ada. Okay, this is your R4. R4 ialah Siti sudah mengambil alih aset. So, wang dia akan kurang in debit from account called realisasi. Okay, Siti punya wang kurang 24,700. Kemudian ketiga-tiga ini mengalami kerugian. So, bila kerugian, modal mereka juga akan berkurang. So, Siti kurang 20,842, Bella 10,421, dan Mala 10,421 juga. Okay, lepas tu nombor. Okay, nombor kita akan kosongkan satu baris untuk dapatkan jawapan. Tapi jangan lupa, in account realisasi ini kita tak ada baki. Okay, sebab your perkongsian sudah dibubarkan. So now double check. Siti, debit lebih ke kredit lebih? Okay, Siti jumlah debit lebih. So kita akan jumlahkan bahagian debit. 45542. Gunakan 45542 tolak dengan modal yang dia ada 40,000 dan juga baki account semasa. Tetapi ia masih mengalami kekurangan modal 4379. So maksudnya Siti kena bawa masuk modal 4379 ke dalam bank account. Okay, all the modal akan dapat balik atau bawa masuk modal tambahan. Bella kredit lebih, so kita akan jumlahkan bahagian kredit. Bella sepatutnya ada 48,000. Okay, dia tak ambil alih. Tetapi dia sudah mengalami kerugian 10,421. So bila tolak, wang yang Bella boleh dapat ialah
37,579 akan bayar go to bank. And last kali, for Mala credit 20,000. Okay, 20,000 tolak account semasa yang berbaki debit last year. Okay, 1953. And juga kerugian yang perlu tanggung 10421. So, baki wang Mala adalah 7626. Okay, then yang second account sudah complete. That account kita akan go to account bank. So, bila buat account bank, keyword sebenarnya carikan semua yang kita sudah labelkan bank. Tapi langkah pertama, always from PKK. First, nampak bank tak? Nampak bank. Bank punya nilai ini akan merupakan your nilai baki BB. So, baki ini ada dua kemungkinan. Kalau positive or asset, your baki di debit. Tapi kalau negative or liability called overdraft, then your bank akan di credit. So, kalau ada tunai, nilai tunai pindahkan ke bawah. And soalan ini tak ada tunai. Tetapi ada satu info yang baru called simpanan tetap. Tadi sudah kata simpanan tetap ditutup. So, wang akan go to your bank account 10,000. Okay, lepas tu dia akan nampak kita masih ada dua butil yang belum guna dalam PKK. And dia merupakan liability. Liability is your hutang. Hutang maksudnya kita mau bayar. So, bayar go to credit side. So, in my bank account, first I kena bayar pinjaman. Second, bayar account belum bayar. Kedua-dua nilai is from your PKK. Pinjaman 50%. Bella bayar. 50% gunakan bank untuk bayar. ABB bayar penuh, no discount. So that's why kita tak ada A5. Okay, so kalau ada A5, you kena tolak nilai A5. Okay, all the butil in PKK mesti complete diguna. Now, bank second step. Go to your first account. Debit ada bank tak? Ada. Debit go to credit. A2 ialah belanja realisasi kita mau bayar. So, bila bayar, bank punya wang akan kurang di kredit. Butil ialah realisasi 500. Kemudian, sini ada 3 bank. Ketiga bank merupakan your penerimaan for account realisasi. Ada 3, asingkan 3. First, draw asset, dapat wang masuk bank. Second, terima wang from ABT, masuk bank. That is my faedah from my simpanan pun masuk dalam bank. Okay, all your bank masukkan ke dalam account bank. Kemudian, last langkah, go to your modal. Ada nampak bank tak? Ada. Di mana modal for Bella, kita akan bayar balik kepada Bella. Yang bernilai 37579. And pada masa yang sama, bayar balik modal kepada Mala. 7626. And tetapi Siti kena membawa masuk kekurangan modal, so bank punya wang akan bertambah di debit 4379. Okay, inilah dia. When everything sudah masuk, now inilah masanya. If your realisasi buat dengan betul, pelajar kena ingat, jumlah in your bank account mesti seimbang. Okay, if your account dibuat dengan betul, realisasi tak boleh ada baki. Because this is your last date of your account. So, 3 account inilah merupakan account yang penting khas for your realisasi. Okay, kita do step by step based on your prinsip catatan berbentuk. Okay, itu saja for your pelajaran hari ini. So, kalau ada apa soalan, you boleh komenkan. Okay, lepas tu kita akan jawab. Lepas tu kita akan jumpa on your next video. Okay, so bye-bye.